Arab Saudi kecam serangan Israel di Qatar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Identiti seorang lagi mangsa yang terkorban dalam serangan udara oleh Israel di Doha, Qatar telah dikenal pasti. Menurut agensi berita Qatar yang memetik kenyataan Menteri Dalam Negeri negara itu, mangsa dikenali sebagai Jihad Riyah Hassan Labat. Pengesahan dibuat hasil pemantauan berterusan terhadap perkembangan serangan tersebut serta operasi lapangan oleh pasukan keselamatan yang menjalankan siasatan dan pengumpulan bukti di lokasi kejadian. Pasukan pengenalpastian mangsa bencana DVI Qatar kini giat menjalankan analisis untuk mengenalpasti semua mangsa dengan tepat. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri Qatar mengesahkan bahawa Muhammad Jawad Hasu antara yang syahid dalam serangan tersebut selain seorang anggota pasukan keselamatan dalaman Lahwiyah serta Hammam Khalil Al-Hayya, anak Ketua Biro Politi Hamas Khalil Al-Hayya. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengecam dan menolak sekeras-kerasnya tindakan serangan Israel di rantau itu, termasuk serangan terbaru ke atas Doha, Qatar. Muhammad bin Salman menyatakan bahawa Arab Saudi berdiri teguh bersama Qatar dalam apa jua langkah yang diambil bagi mempertahankan kedaulatan negara itu. Beliau menegaskan pencerobohan kejam terhadap negara sahabat Qatar memerlukan tindakan segera daripada dunia Arab, Islam dan antarabangsa. Arab Saudi akan menumpukan segala kemampuan untuk menyokong usaha Qatar dan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas bagi menghentikan pendudukan serta mengekang jenayah yang mengancam keselamatan dan kestabilan rantau tersebut. Malaysia sekali lagi mengulangi pendirian tegas menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin dan Qatar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan tindakan Israel itu sebagai manifestasi kegilaan, keangkuhan dan pencabulan undang-undang antarabangsa. The world, including the Muslim world, seem helpless to deal with it. And therefore, whilst taking a strong position, a principled stance against the Israeli Zionist aggression, colonization, and display of utter arrogance and ignoring international law and order, beliau terus menegaskan bahawa Malaysia akan terus menyuarakan kezaliman rejim Zionis di pentas antarabangsa sambil memperkukuh usaha untuk membangunkan masyarakat yang adil, beretika dan bebas daripada penindasan. Global Summit Flotilla, ribuan aktivis termasuk rakyat Tunisia berhimpun di pelabuhan Sidi Boussaid bagi menyatakan sokongan terhadap misi kemanusiaan yang dijadual berlayar ke Gaza minggu ini. Misi ini bertujuan menyalurkan bantuan dan menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin. Pimpinan turut menyaksikan orang ramai mengibarkan bendera Palestin dan melaungkan slogan membebaskan Gaza. Flotilla disertai delegasi dari 44 negara termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan cucu Nelson Mandela. Bagaimanapun pelayaran terganggu apabila salah satu kapal diserang drone di perairan Tunisia. Pada petang Rabu, penganjur memutuskan untuk menangguhkan pelepasan kapal akibat cuaca buruk dan masalah logistik. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menegaskan akan terus berada di Gaza City meskipun tentera Israel mengarahkan penduduk berpindah ke selatan. Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyifatkan arahan pemindahan hampir 1 juta penduduk ke kawasan yang digelar zon kemanusiaan sebagai tidak munasabah kerana kekurangan kapasiti. Beliau turut menekankan bahawa separuh daripada hospital yang masih beroperasi terletak di Gaza City dan sistem kesihatan yang sedia ada tidak mampu kehilangan lebih banyak fasiliti. Tedros menyeru tindakan segera masyarakat antarabangsa sambil menyatakan bahawa malapetaka ini adalah buatan manusia dan menjadi tanggungjawab bersama.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah meragut lebih 64,000 nyawa, majoritinya orang awam. Sementara itu, lebih 10,000 penduduk Palestin dipindahkan secara paksa sejak semalam dengan kebanyakannya menuju ke Khan Yunis. Perpindahan penduduk itu disebabkan tindakan kejam tentera negara haram Israel yang mengebom bangunan dengan skala lebih besar. Perkembangan tersebut dimaklumkan Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric dalam satu sidang media. Beliau memberitahu penduduk berkumpul di kawasan terbuka selepas diberi amaran bahawa satu daripada bangunan itu akan diserang, sementara tentera Israel mengarahkan mereka bergerak ke selatan menuju Khan Yunis. PBB menegaskan bahawa di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, orang awam dan infrastruktur awam mesti sentiasa dilindungi dan tidak seharusnya menjadi sasaran. Semua rakyat Malaysia di Kathmandu dinasihatkan supaya kekal berada di dalam rumah sehingga keadaan kembali pulih. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu, rakyat Malaysia turut disaran menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk pengesahan jadual penerbangan. Bagi penumpang Nepal Airlines, mereka diminta berhubung terus dengan syarikat penerbangan itu untuk urusan penjadualan semula. Tentera Nepal telah menguatkuasakan perintah larangan berikutan situasi yang masih tegang sehari selepas protes besar-besaran menggulingkan kerajaan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Setakat ini 19 orang dilaporkan terkorban dalam protes belia yang tercetus di negara itu. Sekurang-kurangnya 35 maut apabila manakala 121 lagi cedera dalam serangan udara Israel di ibu negara Yaman, Sana'a serta wilayah utara Al-Jaf. Rakaman televisyen Al-Masirah memaparkan suasana huru-hara di kejiranan At-Tahrir dengan serpihan runtuhan memenuhi jalan. Banyak kenderaan rosak serta orang ramai berkumpul membantu pasukan penyelamat mengeluarkan mangsa daripada timbunan bangunan yang musnah. Menurut Kementerian Kesihatan yang dikendalikan Houthi, serangan itu merupakan yang terbaru dalam siri pertempuran antara Israel dan kumpulan Houthi di Yaman susulan konflik berterusan di Gaza yang kini merebak di rantau itu. Sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala 6 lagi masih hilang susulan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di Bali dan Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di Bali dan Flores, banjir kilat mengorbankan 6 nyawa. Bencana ini menyebabkan kerajaan tempatan mengisytiharkan darurat bagi mempercepatkan usaha menyelamat dan pemulihan. Hujan lebat selama 2 hari menyebabkan runtuhan bangunan, gangguan lapangan terbang dan kerosakan besar di 5 bandar utama. Penduduk menyifatkan kejadian ini sebagai antara bencana terburuk yang pernah berlaku. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang dipercayai tertimbus di bawah runtuhan dan lumpur. Lapangan terbang antarabangsa Ngurah Rai di Bali juga terjejas dengan akses ke terminal utama dilaporkan terputus akibat banjir. Aktivis kanan dan pempengaruh politik Charlie Kirk yang juga penyokong Presiden Amerika Syarikat Donald Trump maut ditembak dalam satu insiden disifatkan sebagai pembunuhan politik di Universiti Utah Valley. Presiden Trump mengesahkan kematian Kirk 31 tahun menerusi laman Truth Social dengan menyifatkan beliau sebagai hebat dan legenda. Rakaman video memperlihatkan Kirk rebah di kerusi ketika sedang menjawab soalan hadirin selepas kedengaran satu das tembakan yang dipercayai dilepaskan dari bumbung kampus. Pengarah FBI, Kash Patel, pada awalnya memaklumkan seorang suspek ditahan namun telah dibebaskan selepas disoal siasat dan siasatan masih diteruskan. Sementara itu, di Perancis, pelantikan Perdana Menteri baru Sébastien Lecornu dicemari dengan protes besar-besaran di seluruh negara. Pihak berkuasa mengerahkan lebih 80,000 anggota polis bagi mengawal ribuan penunjuk perasaan yang bertempur dengan pihak berkuasa di bandar utama. Protes menyebabkan gangguan kepada pengangkutan awam dan operasi lapangan terbang. Hampir 200 individu ditahan. Lecornu, 39 tahun yang sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan François Bayrou.
Le Cornu dalam pernyataan pertamanya berikrar untuk membawa kestabilan politik dan institusi. Angka kematian akibat letupan lori tangki gas di lebuh raya di Mexico City meningkat kepada 3 dengan 70 orang cedera. Menurut Ketua Kerajaan Mexico City, Clara Burgada, mangsa cedera telah dibawa ke pelbagai hospital dan pihak berkuasa telah mengawal risiko di kawasan itu. Sekurang-kurangnya 28 kenderaan mengalami kerosakan dalam kejadian tersebut. Insiden berlaku apabila lori gas berkenaan terbalik dan meletup di lebuh raya perhampiran sempadan antara perbandaran Iztapalapa dan Chalco. Punca kejadian masih disiasat. Badminton terbuka Hong Kong, bergu wanita negara Pelitan M. Tina tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan suku akhir. Dalam aksi pusingan kedua yang berlangsung di Hong Kong Coliseum itu, pilihan kedua kejohanan yang juga juara bertahan itu menewaskan wakil Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari 21-18, 21-17 dalam masa 38 minit. Menanti ranking kedua dunia itu rakan negara Go Peki Teo Meishing yang menewaskan gandingan Taiwan Su Yaqing Sung Yusuan 21-19, 21-18. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi bergu lelaki Man Wei Chong Ti Kai Wen. Pasangan itu tewas di tangan pasangan Taiwan Li Jiehui yang Pusuan 17-21, 21-11, 15-21. Terdahulu, bergu lelaki negara Wan Arif Wan Junadi Yap Roy Kim mengesahkan slot ke suku akhir selepas menewaskan rakan negara Chung Hon Jian Muhammad Haikal Nazri. Wan Arif Yap Roy mengesahkan kemenangan 21-17, 21-19 dalam tempoh 39 minit. Menanti gandingan itu di suku akhir esok, pilihan ke-8 dari India, Satwik Sairaj Rankiredi Chirag Shetty. Sementara pemain perseorangan lelaki Aida Soleh Ali Sadikin kandas selepas tunduk kepada pilihan ke-6 kejohanan dari Perancis, Christophe Popov 17-21, 19-21. NASA temukan tanda kemungkinan wujud kehidupan mikrob purba di Marikh. Visual itu mengakhiri Dunia 10. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan selamat malam.